Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Najwa binti Abu Bakar beserta dua orang lagi rakan saya iaitu Fatin Farihah dan Nur Samihah ingin membentangkan tugasan 3 hubungan etnik berkaitan isu pluralistik yang dihadapi oleh masyarakat di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak serta usaha ke arah integrasi nasional berlandaskan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan negara sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, pluralistik merujuk kepada satu kumpulan yang terdiri daripada pelbagai rumpun bangsa telah membentuk satu kumpulan yang bersatu padu, manakala Samsul Amri Baharudin berpendapat bahawa pluralistik merupakan sesebuah masyarakat yang berbilang kaum hasil daripada pemaksaan dan bukan secara semula jadi, terutamanya pada zaman penjajahan dan pembentukan Malaysia. Dapat saya simpulkan di sini bahawa pluralistik merupakan kumpulan manusia pelbagai etnik yang hidup di bawah satu unit politik yang sama dan mempunyai budaya tersendiri. Seterusnya, saya akan terangkan tentang definisi secara umum integrasi nasional. Menurut Kamus Dewan edisi keempat tahun 2007, integrasi nasional merupakan proses yang menyatupadukan pelbagai kelompok etnik dalam masyarakat melalui pengenalan ataupun pewujudan satu identiti yang sama. Manakala, Nuriyati Abdul Rashid tahun 2010 pula menyatakan bahawa integrasi nasional merupakan suatu proses penyatuan antara kumpulan manusia yang berbeza dari segi latar belakang, status sosial dan juga budaya untuk membentuk entiti yang mempunyai pegangan norma serta mengamalkan kehidupan bersama. Daripada unsur tradisi dalam perlembagaan ialah berkaitan bahasa Melayu. Kita lihat kepada isu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang ingin saya kupaskan di sini ialah berkaitan kedudukan bahasa Melayu dari sudut undang-undang dan sejauh manakah kesan terhadap pelaksanaannya. Ingin saya kupaskan secara ringkas mengenai sejarah perjuangan bahasa Melayu. Seperti yang kita ketahui, negara kita pernah dijajah oleh 4 buah negara iaitu Portugis, Belanda, British dan Jepun. Dari aspek bahasa, British banyak mempengaruhi pola pentadbiran negara kita. Sebagai contoh, British memperkenalkan open door policy yang menyebabkan kemasukan orang dagang yang terlalu mudah atas alasan ingin membangunkan ekonomi Semenanjung. Kekayaan ekonomi orang dagang telah menyebabkan orang Melayu begitu miskin. Maka, wujud gerakan kebangsaan yang memperjuangkan hal-hal berkaitan nasib orang Melayu termasuk bahasa Melayu sebagai lambang kecintaan mereka terhadap bangsa Melayu dan Semenanjung Tanah Melayu. Pada akhir kurun ke-19, kesedaran terhadap kelemahan bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran telah mula disedari oleh pegawai-pegawai Melayu yang menguruskan pentadbiran seperti negeri Johor. Mereka mendapati bahasa Melayu perlu dipertingkatkan penggunaan dan pembelajarannya. Ini menyebabkan terlahirlah satu persatuan bagi mengatasi masalah ini, iaitu Persatuan Belajar Mengajar Bahasa Melayu PBMBM dengan tujuan untuk membetulkan, menambah dan meminda perkataan bahasa Melayu. Pada awal tahun 1900, adanya gerakan secara berkumpulan yang dikenali sebagai kaum muda. Sumbangan mereka adalah menambah perkataan bahasa Melayu dengan meminjam perkataan Arab dan menjadikan tulisan Jawi sebagai tulisan bagi orang Melayu secara lebih meluas. Malah, kumpulan ini juga mampu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, terutama dalam penghasilan kitab-kitab agama Islam. Pengenalan sekolah vernakular Melayu merupakan satu manifestasi kepada sikap penjajah yang mahu merendahkan martabat bahasa Melayu atas satu tanggungjawab politik untuk memberi kemajuan kepada orang Melayu. Pengetahuan asas iaitu menulis, membaca dan mengira yang diberikan sebenarnya sekadar membolehkan orang Melayu bekerja sebagai buruh dan terus hidup dalam kedaifan dan kemunduran. Dalam usaha Zakba mengembangkan dan memodernkan bahasa Melayu, beliau mencadangkan
penubuhan sebuah pejabat terjemahan yang dikenali sebagai Pejabat Karang Mengarang SITC bagi menambah lagi buku-buku bacaan bagi sekolah vernakular Melayu. Seterusnya, On Jaafar mencadangkan beberapa langkah penting bagi mengukuhkan bahasa Melayu, seperti mengadakan satu jawatan kuasa untuk tambah perkataan Melayu dari perkataan bahasa Inggeris, mencetak semula kitab-kitab lama berkaitan siasah negeri, karang lebih banyak buku tentang ilmu pertukangan dan pertanian, serta mengadakan satu pejabat bahasa besar bagi membahas, meluaskan dan membesarkan bahasa Melayu. Dengan kerjasama semua negeri Melayu, tertubuhlah Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1955. Namun, apabila negara telah dijajah oleh Jepun, tanah Melayu sekali lagi berdepan dengan isu bahasa kerana pihak Jepun menggantikan bahasa Melayu dengan bahasa Jepun sebagai pengantar di sekolah vernakular Melayu. Nasib bahasa Melayu di zaman Jepun, seperti juga di zaman penjajahan British, tetap tertekan, malah lebih teruk lagi. Buktinya, nenek saya di akhir usianya masih boleh menyanyikan lagu ini. Kainong suro akite, kiuka kakuka kaya kiba, cinti nakareti asaya suto, omudaru oyasima. Seterusnya, kita lihat pula kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang termaktub dalam rang undang-undang. Pertama, kedudukannya dalam Perlembagaan Persekutuan melalui Perkara 152. Yang kedua, Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67 dan kedudukannya dalam sistem pendidikan melalui Akta Pendidikan 1996. Dalam Perlembagaan Persekutuan, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara, dan kedudukan bahasa-bahasa lain pula hanya boleh dipelajari dan diajar sahaja. Ini secara umumnya menyebut bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Itu kedudukan asas bahasa Melayu dan Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi Malaysia. Kedudukan bahasa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan ini dikatakan sangat kukuh kerana bahasa Melayu merupakan satu tunjang pembentukan tanah Melayu yang merdeka. Majlis Raja-Raja Melayu telah bersetuju menurunkan tanda tangan penyerahan kuasa kepada sistem demokrasi. Seterusnya, mempersetujui 4 perkara dan salah satunya ialah kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Walaupun keadaan ini menunjukkan bahasa Melayu kukuh kerana setaraf dengan 4 tunjang negara yang lain, iaitu agama Islam sebagai agama persekutuan, hak istimewa Raja-Raja Melayu serta hak istimewa orang Melayu. Namun, pada pendapat saya, perlembagaan boleh bertukar sekadar hiasan apabila perlembagaan moden membenarkan ia dipindah sekiranya mendapat sokongan majoriti 2/3 dan diperkenan Majlis Raja-Raja. Walaupun keadaan ini dilihat mustahil dipersetujui, saya berpendapat bahawa perkara ini tidak mustahil berlaku pada masa hadapan perikutan jati diri orang Melayu yang semakin tipis, malu dengan bahasa sendiri serta sikap keterbukaan melampau yang mampu menggadai maruah negara. Kedudukan bahasa Melayu dalam Akta Bahasa Kebangsaan 63-67 pula disebutkan dalam akta ini melalui, iaitu perlembagaan berhubung dengan mana-mana bahasa lain dan bahasa lain-lain kaum dalam Malaysia, bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud rasmi. Namun begitu, kali terakhir peruntukan ini dipindah adalah pada 1971 yang bermakna lebih 50 tahun tidak diperkemas semula. Dengan adanya pembentukan dasar baharu, ia akan membolehkan Dewan Perundangan menghasilkan undang-undang bahasa yang jitu untuk memandu pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan menutup tomahan mengenai kedudukan bahasa Melayu. Akhir sekali, kedudukan bahasa Melayu dalam Akta Pendidikan 1996 ditegaskan melalui bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah kebangsaan. Tetapi, diadakan fasa ke-17 iaitu Menteri Pendidikan diberikan kuasa
mengecualikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa perantaraan di sekolah vernakular. Disebabkan sekolah vernakular didedahkan dengan bahasa ibunda, martabat bahasa kebangsaan mustahil akan berlaku. Sekolah vernakular tidak pernah wujud di Indonesia, Jepun, Korea, China dan Eropah kerana mengamalkan prinsip asimilasi. Namun, Malaysia mengamalkan integrasi iaitu kekuatan setiap kaum dipertahankan, termasuklah bahasa. Oleh itu, sekolah vernakular wujud di negara ini dan bahasa pengantarnya bukan bahasa Melayu. Ini antara punca bangsa Malaysia masih tidak fasih atau tidak boleh berbahasa Melayu. Membenarkan fasa ke-17 dalam Akta Pendidikan 1996, membuktikan kerajaan sendiri tidak tegas memartabatkan bahasa kebangsaan. Tidak dinafikan, kerajaan Malaysia berusaha menggunakan bahasa Melayu sebagai medium untuk mewujudkan perpaduan integrasi nasional seperti mewujudkan kempen Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa bagi menggalakkan penggunaan bahasa Melayu oleh semua kaum. Selain itu, jogan kata Bahasa Jiwa Bangsa dilancarkan pada tahun 1960 dan adanya peruntukan yang mengukuhkan keadaan bahasa Melayu dalam undang-undang. Namun, akibat tentangan dari kelompok-kelompok masyarakat yang disokong oleh parti-parti politik dan persatuan-persatuan kuasai politik, proses mendaulatkan bahasa Melayu mengambil masa yang begitu panjang dan penuh bermasalah dan masih tidak mencapai matlamatnya. Kepercayaan masyarakat kepada kemampuannya sebagai bahasa perpaduan dan sebagai satu identiti kebangsaan hanya tercetus dalam Minggu Kebangsaan dan Lagu Kebangsaan yang berkumandang di radio sahaja. Terima kasih kepada rakan pembentang. Seterusnya, saya akan kupas isu berkenaan dengan isu politik berkenaan aspek pendidikan. Baiklah, gambar di sebelah ini menggambarkan tentang sekolah vernakular yang diwujudkan pada zaman penjajahan British dahulu. Sebelum saya menelusuri dengan lebih mendalam tentang isu ini, saya akan sentuh berkenaan dengan pengaruh sejarah Islam dalam penggunaan Malaysia dalam medan pendidikan dahulu. Masyarakat pada zaman dahulu hanya mengutamakan perkara tahlil dan juga hal-hal iaitu seperti penyembahan berhala, objek seperti batu dan juga pokok. Namun, ketika Islam datang ke tanah Melayu, mereka mengamalkan pendidikan yang berbentuk ilmiah dan saintifik berasaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini merupakan tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW melalui surah Al-Alaq. Surah tersebut menerangkan tentang kepentingan menuntut ilmu melalui pembacaan yang mendalam tentang sesuatu perkara. Islam juga telah membawa transformasi dalam bidang pendidikan, iaitu pendidikan yang bermula daripada istana kemudian beralih kepada pendidikan di pondok dan juga madrasah. Penyebaran ilmu agama dan juga ilmu saintifik disebarkan secara seimbang dalam kurikulum pendidikan, dan ringkatan daripada itu dasar-dasar pendidikan dan institusi perkembangan ilmu diwujudkan dan dibangunkan secara berperingkat. Kemudian pada abad ke-19, Sultan dan negeri-negeri Melayu bersekutu mendesak pihak British untuk memajukan bidang pendidikan. Maka wujudlah sekolah vernakular pada pertengahan abad ke-19. Sekarang saya akan menelusuri salah satu isu pluralistik yang masih menjadi bermulut masyarakat sehingga ke hari ini, iaitu pembinaan sekolah vernakular. Ini dapat dibuktikan daripada kajian yang Khairul Azlim Jamaluddin yang menyatakan mengikut laporan Barnes 1950, kewujudan sekolah vernakular ini sebenarnya tidak menyumbang ke arah perpaduan kaum, dan antara syar jawatankuasa Barnes adalah sekolah-sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil hendaklah dibubarkan dan digantikan dengan satu jenis sekolah sahaja, iaitu sekolah kebangsaan. Begitu juga dengan kajian Khadijah Muda et al. Berkenaan tinjauan responden tentang cabaran untuk memupuk perpaduan antara kaum, dan hasil dapatan kajian adalah salah seorang informan mencadangkan agar sekolah vernakular ini dihapuskan. Isu ini semakin serius apabila terdapat pihak yang memanfaatkan saman terhadap kerajaan untuk mencabar pembinaan sekolah-sekolah vernakular dari sudut perlembagaan. Perkara ini membangkitkan ketidakpuasan hati mereka kerana apabila wujudnya sekolah vernakular ini, kebanyakan daripada warga sekolah SJKT dan juga SJKC menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pengantar, sedangkan sudah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan iaitu perkara 152 yang menyatakan bahawa
Bahasa Melayu telah diisytiharkan sebagai bahasa kebangsaan dan Akta Pendidikan Seksyen 17 dalam kurungan 1, bahasa kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar di semua institusi pendidikan. Bukan itu sahaja, sekolah vernakular ini secara tidak langsung meningkatkan jurang perbezaan antara kaum kerana para pelajar dipisahkan oleh sekolah mengikut kaum masing-masing. Lama kelamaan, perpaduan antara etnik yang pelbagai ini sukar untuk disemat dalam kalangan masyarakat kerana sekolah merupakan medium utama perpaduan nilai dipupuk. Terdapat juga pihak yang menentang pemansuhan sekolah vernakular ini, terutama sekali kaum Cina dan India sendiri, atas alasan mereka bimbang bahasa ibunda mereka akan tergugat sekiranya wujud hanya satu sekolah rendah kebangsaan. Disebabkan isu ini sehingga kini masih tidak menjumpai titik pengakhiran, kerajaan telah mewujudkan sekolah wawasan sebagai salah satu langkah untuk memupuk perpaduan kaum ke arah integrasi nasional. Idea sekolah wawasan ini telah diusulkan oleh mantan Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan idea ini telah diluluskan oleh Kabinet pada tahun 1997. Antara objektif sekolah wawasan adalah untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid pelbagai bangsa dan latar belakang, melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persafahaman tinggi demi mewujudkan negara bersatu padu, dan juga menggalakkan interaksi maksimum antara warga sekolah melalui perkongsian kemudahan dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah. Sekolah wawasan ini menggabungkan 3 jenis sekolah rendah iaitu sekolah rendah kebangsaan, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil dalam satu kawasan yang sama. Murid-murid menuntut ilmu dalam bangunan yang berbeza namun dalam satu institusi yang sama. Mereka digalakkan untuk berkongsi kemudahan yang disediakan seperti perpustakaan, padang dan juga kantin. Daripada perkongsian kemudahan tersebut itulah mereka dapat bergaul dan juga berinteraksi antara satu sama lain. Secara tidak langsung, perpaduan ini dapat dipupuk sedikit demi sedikit dalam diri kalangan murid-murid. Adakah sekolah vernakular ini merupakan pemangkin kepada perpaduan ataupun pemusnah kepada perpaduan? Baiklah, Ahmad Rusdi telah mengkaji tentang keberkesanan sekolah wawasan di sebuah sekolah perintis dan hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa inisiatif kerajaan ini membantu dalam usaha pembukaan perpaduan walaupun pada tahap sederhana. Selain daripada perpaduan, sekolah wawasan ini juga turut membantu mempertingkatkan kemahiran berbahasa Melayu kepada pelajar selain daripada kaum bukan Melayu. Namun, usaha kerajaan ini sudah tidak diteruskan lagi atas faktor-faktor yang tertentu. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa sekolah wawasan merupakan langkah yang bernas untuk dilaksanakan, namun hanya memberikan kesan sementara sahaja terhadap pembukaan perpaduan antara kaum yang berbeza-beza dalam kalangan pelajar sekolah. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfatin Fariha binti Jasne akan menyambung pembentangan mengenai isu pluralistik dari aspek kedudukan istimewa orang Melayu dan juga Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Isu mengenai kedudukan hak istimewa orang Melayu dan juga Sabah Sarawak ini telah terbahagi kepada dua, iaitu isu iCert dan juga isu hak autonomi Sabah dan Sarawak. iCert adalah ringkasan kepada International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, iaitu konvensyen antarabangsa mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi kaum. Konvensyen itu telah dibuka untuk ditandatangani dan disahkan mulai 21 Disember 1965 dan mula berkuatkuasa pada 4 Januari 1969. Walau bagaimanapun, Malaysia adalah satu daripada 15 buah negara yang tidak mengesahkannya, termasuk Brunei. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan Malaysia akan meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum, iCert, ketika di Perhimpunan Agong PBB pada tahun 2018. Walau bagaimanapun, Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2018 telah memutuskan untuk tidak mengesahkan iCert di Malaysia susulan dengan demonstrasi yang telah dilaksanakan yang telah menolak ratifikasi iCert di Malaysia, di mana perkara ini juga sekiranya tidak dapat dielakkan akan membawa kepada perbalahan kaum.
Walau bagaimanapun, isu ini telah menjadi polemik sekali lagi apabila baru-baru ini semasa penyampaian laporan diskriminasi kaum Malaysia tahun 2022, pelapor khas Pesuruhjaya Tinggi Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Ashwini KP, menyatakan bahawa keengganan Malaysia untuk meratifikasi ICERT adalah mengecewakan. Hal ini adalah kerana Malaysia dilihat sebagai satu negara yang mendiskriminasi kaum hanya kerana disebabkan oleh kepelbagaian kaum yang wujud di negara ini. Seterusnya ialah ini merupakan pertukan ICERT. Yang pertama, Perkara 1 Fasal 1, takrifan diskriminasi kaum yang bermaksud sebarang perbezaan, pengecualian, sekatan atau keutamaan berdasarkan bangsa, warna dan keturunan. Perkara 2 Fasal 1, ringkasnya, kerajaan hendaklah ataupun antara lain berusaha untuk menghapuskan diskriminasi kaum dengan segera, termasuk meminda, membatal dan memansuhkan undang-undang yang mengekalkan diskriminasi kaum. Di mana perkara ini menjelaskan bahawa perkara 153 perlu dimansuhkan dan segala dasar yang mengutamakan orang Melayu dan bumi putera Sabah Sarawak mestilah dihentikan. Dan perkara 5, negara pihak di mana negara yang mengamalkan ataupun mengesahkan ICERT hendaklah menghapuskan diskriminasi dan menjamin hak kepada semua orang untuk mengambil bahagian dalam politik seperti bertanding dalam pilihan raya, hak untuk kebebasan bergerak dan tinggal dalam sempadan negara, hak untuk kebebasan keluar negara dan kembali semula, hak untuk lain-lain, hak untuk mewarisi harta, hak untuk kebebasan berhimpun dan berpersatuan dan lain-lain. Di mana perkara ini, perlembagaan negara sudah memperuntukkan perkara yang dinyatakan dalam perkara 5 Konvensyen ini, maka ia tidak boleh dijadikan sebab untuk meratifikasikan ICERT di Malaysia. Sehubungan dengan itu, di manakah percanggahan ICERT dengan perlembagaan negara? Seterusnya, ICERT mencabar perlembagaan negara daripada yang pertama, Perkara 8/4F yang menghadkan regimen askar Melayu kepada orang Melayu. Kedua, Perkara 8A mengenai tanah simpanan Rizab Melayu. Dan yang ketiga, Perkara 153 mengenai perizaban kota berkenaan dengan jawatan dalam perkhidmatan awam, beasiswa, dana siswa dan keistimewaan pendidikan atau latihan yang seumpamanya, atau kemudahan khas lain yang diberikan atau diadakan oleh kerajaan persekutuan dan permit dan lesen dan sebagainya bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak. Oleh hal yang demikian, konvensyen ini akan mencabar perlembagaan negara di mana ia akan dipindah atau dimansuhkan. Segala keistimewaan orang Melayu dan bumi putera Sabah dan Sarawak akan dimansuhkan dan dipindah. Ratifikasi ICERT ini juga akan membawa kepada pelantikan kejawatan dalam perkhidmatan awam, pemberian beasiswa, dana siswa dan keistimewaan pendidikan atau latihan yang seumpamanya yang diberikan atau diadakan oleh kerajaan persekutuan, dan pemberian permit atau lesen dan sebagainya tidak boleh mengikut kauta orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak lagi. Selain itu, PNB yang mengeluarkan amanah saham Bumi Putera, amanah saham nasional dan lain khususnya untuk Bumi Putera akan ditutup atau semua produknya dibuka kepada orang bukan Melayu dan bukan anak negeri Sabah dan Sarawak. Hal ini juga akan memberi kesan kepada institusi pendidikan seperti UiTM, Maktab Rendah Sains Mara, Maktab Kemahiran Mara dan yang serupa dengannya akan ditutup ataupun dibuka kepada semua di mana orang bukan Melayu ataupun bukan anak negeri Sabah dan Sarawak. Hal yang ini juga akan menggugat regimen askar Melayu di mana mungkin akan dibubarkan. Pada pendapat saya, pengesahan ICERT di Malaysia ini bukan bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi kaum, tetapi untuk provokasi terhadap orang Melayu sekaligus untuk menghapuskan keistimewaan orang Melayu dan bumi putera Sabah dan Sarawak. Sekiranya kesamarataan yang cuba kita kecapi, maka rujuk semula perkara 8/2 yang menyentuh hak kesamarataan, di mana hak kesamarataan sebenarnya sudah dirangka di dalam perlembagaan negara. Malah ia lebih sesuai dengan sejarah kepelbagaian kaum di negara ini, berbanding dengan meratifikasikan ICERT di Malaysia. Kesimpulannya, usaha yang perlu diambil untuk menangani isu ICERT ini ialah dengan merujuk perkara 153/1
di mana memperuntukkan menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu. Oleh itu, Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertua Negeri dipertanggungjawabkan untuk melindungi perizaban hak orang Melayu dan Bumi Putera Sabah Sarawak. Oleh hal yang demikian, Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu perlu dinasihatkan dengan betul untuk memastikan tindakan yang sewajarnya dapat diambil demi mempertahankan perlembagaan negara serta menghentikan ICERT daripada menjadi isu berbangkit di negara ini. Seterusnya ialah isu hak autonomi Sabah Sarawak. Perkataan hak autonomi ini merujuk kepada kelebihan dari segi perundangan, politik, ekonomi dan sosio-budaya seperti yang terkandung sebagai jaminan perlembagaan ketika pembentukan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Isu ini kerap dibangkitkan di Dewan Rakyat memandangkan kedua-dua negeri masih jauh ketinggalan dari aspek pembangunan. Sedangkan Sabah dan Sarawak merupakan antara penyumbang ekonomi utama Malaysia dan mempunyai kedudukan perundangan dan hak autonomi melebihi negara lain di Semenanjung. Tetapi jika kita lihat kepada faktor pembangunan di Sabah dan Sarawak, ia sangat jauh untuk dibandingkan dengan negeri-negeri di Semenanjung disebabkan oleh sebenarnya sebahagian sumber dan juga pendapatan Sabah dan Sarawak sebagai penyumbang utama ekonomi di Malaysia tidak dapat dinikmati oleh kedua-dua negeri ini. Sarawak, iaitu jurang yang boleh dilihat ialah jurang pembangunan dan isu kemiskinan di Sabah yang masih jauh ketinggalan berbanding di Semenanjung. Kedua, jurang infrastruktur, iaitu jalan raya, iaitu isu jalan bulan di Sabah. Sebenarnya, penyelesaian untuk isu jalan bulan di Sabah ini ialah jalan Pan Borneo, tetapi tidak meliputi keseluruhan jalan raya yang teruk di negeri Sabah. Walau bagaimanapun, penyelesaian menggunakan projek Pan Borneo ini belum boleh dilihat keberkesanannya kerana jalan Pan Borneo di Sabah belum sepenuhnya siap dan juga disebabkan kekurangan peruntukan dan pernah sekali semasa Perintah Kawalan Pergerakan pembangunan jalan Pan Borneo itu sendiri tidak boleh dilaksanakan. Seterusnya, jurang pendidikan iaitu kemudahan institusi pendidikan. Baru-baru ini Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq telah pergi ke Miri untuk melihat sekolah daif di Sarawak di mana hanya di Miri sebanyak 455 buah sekolah di Sarawak dikategorikan sebagai sekolah daif manakala 113 buah lagi akan diroboh untuk dibina semula. Baru-baru ini tular satu screenshot di laman media Facebook iaitu seorang guru telah meninggalkan komen mengenai bahawa sekiranya beliau dipostingkan ke Sabah, maka beliau akan meletak jawatan dalam masa 24 jam. Ini adalah kerana beliau mengatakan Sabah bukanlah satu negeri yang praktikal untuk posting di sana dan juga untuk membesarkan anak-anak. Seterusnya, beliau juga mengatakan bahawa posting ke Sabah ini adalah salah satu bentuk hukuman kepada penjawat awam. Sekiranya kita nak hukum seseorang penjawat awam tu di atas salah tingkah laku, maka mereka akan dipostingkan ke Sabah ataupun Sarawak. Sebagai seorang rakyat Sabah, bersetuju dengan pendapat tersebut dan ada juga pendapat yang saya kurang bersetuju di mana negeri Sabah masih negeri yang praktikal untuk dipostingkan kerja dan bukanlah satu bentuk hukuman kepada penjawat awam sekiranya mereka dipostingkan ke Sabah ataupun Sarawak. Tetapi saya bersetuju dengan kenyataan yang mengatakan Sabah jauh daripada aspek pembangunan, seperti contoh yang saya nyatakan tadi iaitu isu jalan teruk di Sabah. Sebagai seorang yang berpengalaman untuk dalam memandu di jalan di negeri Sabah, saya mengatakan Sabah masih mundur dari aspek infrastruktur jalan raya
dan juga mungkin kualiti pendidikan di negeri Sabah ada di tempat-tempat yang sebenarnya bukannya disebabkan rakyat itu sendiri yang kurang tidak ingin menaikkan kualiti pendidikan di tempat masing-masing, tetapi disebabkan kekurangan kemudahan yang diberikan untuk institusi pendidikan tersebut. Sebagai contoh, di Sabah ataupun Sarawak yang mempunyai institusi pendidikan seperti sekolah yang jauh di dalam pedalaman yang memerlukan bot untuk sampai ke sana, ini menyebabkan mereka kurang kemudahan pendidikan, tiada capaian internet untuk mencari maklumat, maka itu adalah faktor yang boleh dikatakan menyebabkan kepada kurangnya kualiti pendidikan dan juga mundurnya masyarakat di negeri Sabah dan Sarawak. Sekian, terima kasih.